Ya, baik, itu dia marhaban ya Ramadan yang dikongsikan oleh Ustaz Zakaria tadi. Antaranya adalah perbanyakkan ilmu yang boleh kita, perbanyakkan amal yang boleh kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini untuk memperbanyakkan pahala, dan banyak lagi antara ganjaran lain yang boleh kita dapat daripada Allah SWT, insya-Allah. Baik, dan seterusnya ini antara isu yang perlu kita beri perhatian juga, iaitu perlindungan murid daripada eksploitasi seksual, dan antara yang lain juga adalah seperti mana yang kita tahu, sekolah juga merupakan tempat untuk anak-anak kita berlindung. Mereka juga menghabiskan banyak masa di sekolah. Jadi apakah antara perkara yang boleh kita lakukan untuk memastikan keselamatan anak-anak itu terjamin di sekolah? Dan bersama dengan saya akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini. Saya kenalkan Tuan Zamri Misman, merupakan Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi Tuan, isu ini seringkali dibawa dan juga dibincangkanlah, dan kita seringkali perlu untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai supaya berani untuk melaporkan. Jadi sebagai permulaannya, mungkin Tuan boleh menerangkan serba sedikit berkenaan dengan Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Silakan. Okey, salam Ramadan Sofia. Salam Ramadan. Kerajaan memang serius terhadap perkara ini. Malah kerajaan telah ada satu akta khusus tentang perkara ini, iaitu Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak. Tahun 2017 lagi telah pun ada. Di mana dalam akta ini terdapat 7 bahagian dan juga 32 seksyen semuanya. Ia menggariskan beberapa kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara ini. Contohnya, dalam bahagian 2 dinyatakan tentang isu bahan-bahan penganiayaan terhadap seksual kanak-kanak ini. Contohnya pelakon seks contohnya. Kemudian pada bahagian 3, isu pengantunan kanak-kanak, bagaimana berkomunikasi yang melibatkan unsur seksual terhadap kanak-kanak. Dan pada bahagian 4 terdapat elemen kesalahan amang seksual, iaitu menyentuh mana-mana bahagian yang melibatkan seksual. Kalau kita sedia maklum bahawa pada tahun 2024-2025 sesi persekolahan ni 5 juta murid-murid, dan mereka ni adalah kanak-kanak. Dan pastinya guru-guru itu dekat dengan kanak-kanak ini. Betul. Maka kita memang mengharapkan sebenarnya akta ini pelaksanaannya dapat juga melibatkan guru-guru di sekolah. Okey, dan selain daripada itu, adakah akta ataupun undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini untuk menangani kes salah laku seksual yang melibatkan murid sebagai mangsa? Sebab kalau tadi Tuan kongsikan 5 juta murid, jadi saya kira besar juga tanggungjawab guru-guru untuk memastikan mereka ini dalam keadaan yang selamat dan juga keselamatan mereka terjamin ketika tempoh berada di sekolah tersebut. Okey. Selain daripada akta kesalahan seksual tahun 2017 ini, terdapat juga beberapa akta lain yang juga memayungi tentang kesalahan-kesalahan ini. Sebagai contoh, Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak. Dan kita juga ada Kanun Keseksaan, ada juga Akta Kanak-kanak 2001 itu sendiri. Malah akta terdapat pindaan terhadap Akta Kesalahan Seksual ini, yang mana telah pun menggantikan perkataan pornografi kanak-kanak kepada bahan penganiayaan kanak-kanak supaya dia dapat lebih luas lagi skopnya. Begitu juga dalam pindaan tahun lepas sebenarnya terdapat 4 seksyen baru telah pun dimasukkan, iaitu 15A dan 15B, yang mana ia melibatkan tentang isu persembahan seksual kanak-kanak dan pemerasan seksual kanak-kanak. Kadang-kadang ada gambar kanak-kanak, diperas ugut kanak-kanak itu. Okey, kemudian yang menarik juga dimasukkan seksyen 26A dan juga 26B, di mana mahkamah diberikan kuasa untuk memerintahkan pembayaran pampasan kepada mangsa kanak-kanak itu sendiri. Ini satu benda yang baru, yang bagus, yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan. Betul. Saya kira ini antara ialah penerangan yang cukup penting kepada masyarakat luar sana, sebab kadang-kadang khususnya bermula daripada PKP kan, kita tengok anak-anak bermain game secara online, dan ini antara perkara-perkara yang sering kali berlaku. Walaupun dalam permainan itu kita nampak golongannya kanak-kanak, tetapi mereka menggunakan pendekatan tersebut untuk mendekatkan diri bersama dengan kanak-kanak, dan akhirnya mereka menjadi mangsa, Tuan. Dan ini antara pendekatan yang cukup baiklah saya kira. Dan antara yang lain juga, Tuan, kita juga tahu bahawa Datuk Seri Zalina Othman Said, Menteri dari Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, telah pun memperjuangkan perubahan Suruhanjaya Kanak-kanak pada awal tahun 2023. Dan antara yang lain, mungkin Tuan boleh nyatakan statistik yang dilaporkan oleh Suruhanjaya kepada BHEUU sejak ia ditubuhkan di bawah Suhakam. Benar, kerajaan telah mewujudkan satu pejabat pesuruhjaya kanak-kanak di bawah Suhakam. Berdasarkan statistik semasa, sebenarnya ia menakutkan sebenarnya.
berdasarkan statistik pada PDRM, daripada tahun 2017 sehingga tahun 2023 terdapat 7,015 kes melibatkan perkara ini. Secara puratanya 1,500 setahun. Dan kita percaya bahawa angka ini sebenarnya jauh lebih tinggi di lapangan. Sebenarnya. Sebab berdasarkan data yang dilihat ialah 82.9% mangsa ini mengenali siapa pelakunya. Menyebabkan mereka tidak ataupun nak melaporkan perkara ini. So ini yang membimbangkan kita sebenarnya. Jadi ini sebenarnya situasi ini memang betul-betul berlaku ya. Ia yang statistik yang kami kongsikan tadi adalah berkaitan mereka yang membuat aduan dan juga laporan. Ramai sebenarnya mangsa takut kan? Ramai. Jadi Tuan, sekiranya perkara ini berlaku di kalangan ahli keluarga sendiri, apa antara tindakan pertama yang perlu dilakukan? Sebab ya seperti yang Tuan kongsikan tadi, kita mungkin takut untuk bersuara kerana kita kenal dengan siapa antara pelakunya. Jadi apa antara langkah yang kita rasa yang perlu untuk kita lakukan dalam masa yang sama, keselamatan mangsa itu juga perlu dijaga? Perkara penting dalam hal ini adalah program kesedaran. Yang mana kita perlu melaporkan benda ini. Betul. Dan perkara kedua ialah kita tahu bahawa itu adalah jenayah. Itulah antara yang penting. Itulah sebabnya kita aturkan satu konvensyen kebangsaan mengenai perlindungan murid daripada eksploitasi kanak-kanak ini, daripada eksploitasi seksual ini, bagi memberikan kesedaran dan juga kefahaman apakah aktiviti ataupun tindakan-tindakan sebenarnya adalah satu jenayah. Dan di mana nak laporkan? Betul. Itu yang kita akan cuba buat dalam konvensyen kebangsaan ini. Yang akan berlangsung esok insya-Allah. Okey, dan antara yang lain, banyak antara usaha yang telah pun Jabatan Perdana Menteri lakukan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat berkenaan dengan perkara ini. Antaranya mungkin antara usaha-usaha yang telah pun dilakukan, Tuan boleh jelaskan apakah antara usaha-usaha yang telah pun dilakukan untuk memberi kesedaran yang lebih banyak lagi? Setiap hari kita perlu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat berkenaan dengan perkara ini. Tindakan yang dibuat oleh Bayu dan agensi-agensi penguasaan yang lain adalah kita berkolaborasi. Seperti saya maklumkan tadi, yang penting adalah soal kesedaran. Betul. Kenapa kita buat konvensyen ini yang fokusnya adalah kepada pendidik? Kerana murid-murid yang juga adalah kanak-kanak ni 8 hingga 10 jam berada di sekolah. Betul. Kemungkinan masa mereka bersama keluarga itu lebih sedikit berbanding dengan bertemu dengan guru. Malah guru-guru kita di Malaysia ni pun mereka kalau nampak riak berbeza daripada anak murid pun dia akan tahu apa sebenarnya yang berlaku. That's why kita nampak betapa pentingnya untuk pendidik ini kita terus berikan input, latihan, kesedaran supaya dapat membantu melaksanakan perkara ini. Okey, dan bila bercakap tentang perkara tersebut, Tuan, kan apa antara usaha yang boleh dilakukan oleh pendidik untuk memastikan anak-anak dalam keadaan selamat, keselamatan mereka? Mungkin ialah sebab kadang-kadang bila waktu yang lebih panjang kan anak-anak kita berada di sekolah, mereka juga rapat juga dengan guru-guru yang berada di sekolah tersebut. Jadi, apa antara pendekatan yang boleh dilakukan sebagai seorang guru untuk memastikan keselamatan anak-anak tersebut? Jika melihat sedikit perbezaan daripada anak-anak murid itu, pastinya guru-guru akan bertanya. Kadang-kadang melihat dulu dia pencapaian dia tinggi, tiba-tiba merudum. Mesti dia akan bertanya. Beberapa kes yang terdengar di lapangan itu yang berlaku. Dan kalau kita dapat kesan lebih awal, insya-Allah dan dilaporkan terus, insya-Allah perkara ini dapat ditangani. Seperti saya sebutkan, 82.9% itu kenal siapa pelakunya. Oleh itu, kita kena pasti pertama, itu adalah satu kesalahan jenayah. Kadang-kadang kita rasa pegang-pegang itu tak apa. Sebenarnya tidak. Itu satu kesalahan pun sebenarnya. Betul. Yang kedua, laporkan kepada pihak berkuasa untuk kita ambil tindakan segera. Okey, dan esok merupakan konvensyen dan konvensyen ini akan berlangsung pada 16 Mac 2024 pada hari Sabtu di Auditorium Jubli Perak, bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam Selangor, dan perlu untuk kita sama-sama menghadiri secara dalam talian untuk juga memahami berkenaan dengan konvensyen perlindungan murid daripada eksploitasi murid itu sendiri, daripada gangguan seksual dan sebagainya.
Dan saya kira bukan saja khususnya kepada golongan pendidik, tetapi ibu bapa juga perlu untuk mengambil tahu tentang perkara ini, Tuan. Untuk convention besok, partisipannya kebanyakan memang kita jemput khas daripada para pendidik di sekitar kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Okey. 1,200 orang akan menghadiri program ini. Wow. Yang mana program ini merupakan juga kerjasama bersama dengan selain daripada Bayu dan Kementerian Pendidikan, Suhakam, Polis Diraja Malaysia, Kerajaan Negeri Selangor dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini terlibat sama. Kontennya ialah akan ada penerangan tentang akta ini, akan ada penerangan tentang apa yang berlaku di lapangan dan ada cadangan atau sure ataupun tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan selepas daripada ini. Adakah akan berlakunya sesi soal jawab sebagainya? Ya, betul. Ya. Okay. Program bermula pada 8.30 sampai pukul 1 dan kita ada juga pameran daripada 10 pihak yang terlibat dalam perkara ini dan kita akan dapat lihat banyak lagi perkara yang akan dimasukkan dalam pameran berkenaan untuk kita ketahui bersama. Okey, dan saya kira usaha ini akan sentiasa diteruskan untuk sentiasa memberi penerangan kepada masyarakat, kepada pendidik juga untuk memastikan keadaan anak-anak, sebab saya kira seperti yang Tuan kongsikan tadi kan, semakin meningkatnya kes jenayah seksual ini, jadi perlu untuk kita semua mainkan peranan yang cukup besar untuk memastikan keselamatan anak-anak ini terjamin, kerana ia akan memberi kesan trauma kepada anak-anak itu membesar dalam keadaan trauma dan juga masa depan mereka akan terjejas kan. Tuan, jadi mungkin di kesempatan waktu yang ada boleh wawarkan kepada orang ramai, perlu untuk kita mengambil perkara ini secara serius supaya masa depan anak-anak terjamin. Silakan. Sebenarnya perbuatan jenayah seksual kanak-kanak adalah satu perbuatan terkutuk yang amat dahsyat. Dia akan merosakkan kehidupan kanak-kanak itu dari kecil dan mungkin keseluruhan hidupnya akan rosak. Oleh maksud itu, kita perlu memahami untuk memastikan bahawa melaporkan sekiranya berlaku jenayah seksual ini, laporkanlah segera kepada agensi penguasaan supaya tindakan dapat diambil. Itu dia. Jadi jangan takut untuk melaporkan sebarang jenayah seksual yang telah pun dilakukan kepada anak-anak anda. Ibu bapa perlu untuk mengambil tahu, untuk mengenal pasti sekiranya ada perubahan pada anak-anak anda, dan guru juga perlu untuk mainkan peranan yang cukup penting sekiranya lihat perubahan sikap kepada anak murid tersebut untuk mengambil tindakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Zamri Misman, merupakan Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih banyak Tuan atas perkongsian tersebut. Kita doakan moga semuanya berjalan dengan lancar pada keesokan hari, insya-Allah. Dan moga usaha ini juga diteruskan dan juga kita semua perlu untuk mainkan peranan yang cukup besar untuk memastikan keselamatan anak-anak terjamin, kerana saya cukup risau berkenaan dengan perkara ini kerana banyak kemungkinan akan berlaku sekiranya kita tidak menjaga anak-anak dalam keadaan baik dan mungkin mengambil mudah tentang apa yang ingin mereka kongsikan. Baik, dan seterusnya itu berkenaan dengan perlindungan murid daripada eksploitasi seksual, dan seterusnya kita nak